Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi cikgu nak sambung tajuk bab 1 kita bagi kelas-kelas yang belum belajar, iaitu tajuk pembukaan dan penutupan stoma. Okay. So apakah yang dimaksudkan stoma ni? So stoma ni sebenarnya ialah satu liang kecil yang terbentuk antara dua sel pengawal. Okay. Dan sel-sel pengawal adalah berbentuk kacang dan mempunyai dinding sel yang tidak sama tebal. Okay, bagi pokok dicotyledon, daun tumbuhan ni mempunyai stoma dekat bahagian bawah sahaja sebab nak elak daripada terkena cahaya matahari secara direct. Manakala bagi tumbuhan monocotyledon, stoma boleh didapati di kedua-dua bahagian epidermis atas dan bawah daun. Maksudnya atas dengan bawah daun. Okay. So, boleh rujuk dalam buku Bioscore untuk nota ni, pembukaan stoma. Jadi, dah lengkapkan Bioscore tu. Untuk pembukaan stoma, okay, bermula dengan kita tahu stoma ni dia terbuka pada waktu siang. So, pada waktu siang sebenarnya ada cahaya matahari dan berlakunya proses fotosintesis. Okay. So, fotosintesis boleh berlaku dalam sel dalam sel pengawal dan menghasilkan glukosa. Okay. So, sel pengawal ni mempunyai banyak kloroplas. So, yang hijau-hijau ni ialah kloroplas. Okay. Liang stomanya ialah yang warna putih ni. Itu ialah stoma. Okay. So, sel pengawal ada dua, kiri dengan kanan. Ni sel pengawal. Yang sel di bahagian tepi ni adalah sel-sel epidermis yang lain. Okay, so, sebab sel pengawal ni juga sebenarnya adalah sel epidermis tapi yang telah mengalami pengubahsuaian. Okay, so dinding bagi sel pengawal ni kita katakan tidak sama tebal. Jadi boleh tengok dekat sel pengawal ni, dinding bahagian dalam dia ni, dinding sel dia lebih tebal. Manakala bahagian luar dia, sisi dia ni, yang ni nipis. Okay. So, dinding sel dia tu tak sama tebal dekat bahagian kiri dan kanan. Okay. Maksudnya, ni sel pengawal lah. Sel pengawal. Dinding dekat tepi ni nipis. Tapi dekat tengah-tengah ni tebal. So, bentuk dia macam kacang. Tapi, sini ni tebal.
So, bila dia kiri dengan kanan, Allah. Dekat sini lah tebal. Ni mas tebal. Okay, dinding bahagian dalam tebal, manakala dinding bahagian luarnya lebih nipis. So, proses fotosintesis berlaku dekat dalam sel pengawal, menyebabkan banyak glukosa terhasil. Glukosa. Selain daripada tu, pada waktu tu juga, banyak ion kalsium akan diangkut daripada epidermis ni masuk ke dalam sel pengawal. So, masuk ion kalium, bukan kalsium, ion kalium yang diangkut secara pengangkutan aktif ke dalam sel pengawal. Pengumpulan glukosa dan ion kalium ni menyebabkan tekanan osmosis dalam sel pengawal ni meningkat. Disebabkan ada banyak glukosa, dia jadi pekat, tekanan osmosis tu meningkat dan menyebabkan air daripada sel epidermis akan meresap masuk ke sel pengawal secara osmosis. So, air pun akan diangkut daripada luar. Air pun masuk daripada epidermis ni ke dalam sel pengawal dan menyebabkan sel pengawal tu menjadi segah. Dan apabila sel pengawal ni segah, dia akan menolak, cytoplasma ni akan menolak dinding-dinding sel dan menyebabkan dia tolak tu sama je kiri kanan, tapi disebabkan dinding sel sebelah dalam ni lebih tebal, yang sebelah luar ni lebih nipis, so dia lebih nak melengkung keluar. Dia tolak ke sini. Yang ini pun dia tolak ke kanan. Okay, maka stoma dia pun terbuka. Disebabkan penebalan dinding yang tidak sama. So, sel pengawal menjadi segar dan melengkung keluar serta stoma terbuka. Jadi, bila stoma terbuka ni maksudnya air akan boleh keluar daripada persekitaran. Okay? So, macam itulah proses pembukaan stoma. Okay. Kemudian penutupan stoma pula, dalam keadaan gelap, bila maksudnya dah malam, tak ada fotosintesis yang berlaku. So, glukosa ni dah tak dihasilkan. Bila glukosa tak dihasilkan, kepekatan dalam stoma ni tadi juga telah berkurang. Tekanan osmosis dia berkurang. Ion kalium pun tidak diangkut secara aktif ke dalam sel pengawal dan menyebabkan tekanan osmosis sel pengawal ni menurun. So, air dah akan meresap keluar daripada sel pengawal ke persekitaran dia, ke epidermis luar, menyebabkan sel ni menjadi flasid dan stomanya terus tertutup. Okay, sebab sel tu dah tak segar, maka dia mengecut lah. Sel tu mengecut, vakuole mengecut, vakuole pun mengecil. Jadi, menyebabkan stoma tu tertutup. So, sebab tu tidak ada transpirasi pada waktu malam kerana stoma ni tertutup. Okay, so kalau soalan AC boleh keluar ni 10 markah. Kemudian kita sambung dengan mekanisme pengangkutan air dalam tumbuhan. Okay, muka surat 45. Okay, jadi kita dah belajar macam mana stoma ni terbuka dan tertutup. Kemudian kita ni kena masih lagi dalam tajuk transpirasi. Kan? Jadi kita nak tengok proses transpirasi tu, iaitu proses kehilangan air
ke persekitaran, melalui daun ke persekitaran dalam bentuk wap air. So macam mana air ni daripada tanah dia boleh keluar sebagai wap air. So kita nak tengok prosesnya, mekanisme pengangkutan air dalam tumbuhan. Jadi pokok ni kita akan siram air dekat tanah. Jadi air ni akan diserap oleh sistem akar dekat tanah tu yang mempunyai rerambut akar yang banyak untuk meningkatkan luas permukaan bagi penyerapan. Okey. Dan akar ni dia mempunyai pergerakan air dari akar ke daun dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ialah tekanan akar, yang kedua ialah tindakan kapilari, yang ketiga ialah tarikan transpirasi. Okey, jadi kalau dalam buku bioscore tu kita rujuk dari bawah dulu. Tekanan akar ialah proses yang berlaku dekat akar. Jadi kalau dalam page 45 tu tengok dekat bahagian bawah, itulah yang A tu, so dia bermula dekat situ. So untuk bahagian akar, pertama sekali, subsel rambut akar ni adalah hypertonik kepada air tanah kerana subsel mengandungi garam, gula dan asid amino. Maksudnya bila kita siram air dekat akar, so ni ialah akar. Okey, yang ni akar. So bila kita siram air dekat tanah, so tanah tu basah. Jadi air tanah. Dan sifat air tanah ni, bila dah banyak air dekat akar tu, maka air tanah akan jadi hypotonik. Hypotonik. Tapi sel rambut akar, subsel akar ni akan jadi hypertonik. Hypertonik sebab air tanah kepekatan dia lebih rendah. Subsel rambut akar ni kepekatan dia lebih tinggi sebab dia ada garam, gula dan asid amino yang memang duduk dalam sel-sel akar tu. So apa yang berlaku ialah air daripada air dari tanah akan meresap ke sel rambut akar secara osmosis. So air pun meresap masuk sebab ada perbezaan kepekatan, maka air meresap ke dalam sel-sel akar. Manakala ion mineral kalau ada dia akan diangkut secara pengangkutan aktif. So bila air masuk, akar ni pula akan jadi hypotonik kepada sel akar yang bersebelahnya, iaitu sel yang ini contohnya. Sel akar akan jadi hypotonik kepada sel yang ini, maka air akan meresap masuk pula kepada sel yang ini. Sel akar di sebelahnya atau sel korteks di sebelahnya. Tak kisahlah yang tu ke, yang ni ke, mana yang bersebelahan dengan dia. So, dia akan jadi hypotonik. So, dia meresap masuk ke sel-sel sebelahnya. Dan air ni menjadikan sel ni hypotonik pula kepada sel di sebelahnya pula yang kedua. So, air meresap masuk ke dalam sel yang kedua dan proses tu berlaku sampailah dia pergi ke xylem vessel. So air ni akan bergerak secara osmosis daripada satu sel ke satu sel yang lain, ikut dia punya kepekatan dia.
Okey, dan air akan sampai ke sel korteks. Sel korteks tu ialah sel ni, ni korteks, endodermis dan juga hingga ke xilem. Endodermis hingga ke xilem. So ni dah sampai ke xilem dah lah. Endodermis dekat sini dia tak tunjuk. Okey. Pergerakan air yang berterusan ni akan menghasilkan satu daya tolakan. Okey, yang dinamakan tekanan akar yang menolak air itu naik ke batang tumbuhan. Disebabkan ada pressure daripada akar ke sel-sel yang seterusnya, air itu bergerak. So, nama proses tu ialah tekanan akar. So, air itu meresap masuk ke dalam sel tu dengan sendirinya apabila ada perbezaan kepekatan. Tekanan akar. Bukannya akar tu serap dia. Tak. Tapi air tu yang meresap. So sekarang ni air ni dah sampai dekat xilem. Okey, air dah sampai dekat xilem. Okey. So bila sampai dekat xilem berlakulah proses yang kita namakan sebagai tindakan kapilari. So tindakan kapilari ni berlaku dekat xilem. Okey, tindakan kapilari ialah kombinasi daya lekatan dan lekitan yang membolehkan air bergerak sepanjang salur xilem. Dalam xilem, salur dia sangat halus. Tak boleh, saiz dia sangat kecil. Salur xilem sangat halus menyebabkan air tu boleh naik dengan sendirinya. Okey, macam mana air boleh naik dengan sendirinya? Kerana sifat air. Dia ada daya lekitan dan daya lekatan. So kombinasi daya lekatan dan daya lekitan ni yang membolehkan air bergerak sepanjang salur xilem. Okey, so sekali lagi, daya lekitan dan daya lekatan ni sebenarnya adalah sifat air. Tapi sifat air ni boleh menjadikan air tu naik apabila berada dalam salur xilem yang halus. Kalau berada dalam salur yang besar, dia tak akan naik. Contoh macam gambar ni. Kalau dalam wide tube, ini sebenarnya gambar ni nak menunjukkan ilustrasi yang menunjukkan air tu. Kalau dia dalam satu salur yang besar, wide tube, dia susah nak naik. Tapi kalau dalam narrow tube, sifat air tu dia ada daya lekatan dan daya lekitan. So apa yang dimaksudkan dengan daya lekatan? Okey, daya lekatan ialah tarikan antara molekul air dengan salur xilem. Air ni dia boleh melekat dengan dinding xilem. Manakala daya lekitan pula ialah tarikan antara molekul air dengan molekul air. So air dengan molekul air pun melekit. Molekul yang sama melekit. Molekul yang berbeza melekat. Okey, so daya lekitan ialah tarikan antara molekul air dengan molekul air. Oleh itu, salur xilem membentuk pengaliran air yang berterusan dari akar ke daun. So kalau kita tengok gambar ni, antara xilem dengan antara molekul air dengan xilem, dinding dia lekat. Tapi dia dengan kawan dia ni melekit. So kalau dalam salur yang halus dia boleh naik. Tapi kalau dalam salur yang besar nampak ni, dia susah nak naik. Bukan dia tak boleh naik, tapi dia susah nak naik. Okey. Dan oleh itu salur xilem ni akan menyebabkan air tu
bergerak naik ke atas tapi dengan kadar yang perlahan lah. Okay, kalau kita tengok gambar ni. Sekejap Oh, dia tak bergerak pula. Okay, tak apalah. Dia bergerak. Nak tunjuk pergerakan air dekat sini. Okay. Dia lambat sikit. Tapi air tu dia boleh bergerak dalam salur xylem. Okey. Oops. Okey, yang seterusnya ialah air ni dia dah sampai dekat bahagian daun. Ni dekat bahagian daun berlaku proses yang ketiga iaitu tarikan transpirasi. Okey, iaitu tarikan transpirasi ni bermula apabila kita pada waktu siang air tu dekat stoma dia hilang ke persekitaran. Okey. Dan air dekat sel-sel mesofil akan bergerak. Okey, air daripada sel mesofil akan bergerak ke ruang antara sel dalam daun. Sel mesofil ialah sel yang sama ada mesofil palisad atau mesofil berspan lah. Okey, tapi mesofil berspan yang mempunyai ruang antara sel dekat dalam daun. Kemudian okey. So kejap. Ni. So yang ini maksudnya air ni ini dalam xylem. Ni salur xylem. Yang ini ialah sel mesofil berspan sebab dia ada ruang ni, dia ada ruang dekat antara sel. So air dari xylem masuk ke ruang-ruang antara sel dekat mesofil berspan. Kemudian wap air akan meresap ke persekitaran melalui stoma. Okey. Daripada ruang dia keluar melalui stoma. Kehilangan air daripada daun ke atmosfera berlaku. Okey, so bila kehilangan air berlaku, sekali lagi dia akan tarik air daripada xylem duduk dekat stoma tu. So proses tu berlaku secara berlarutan dan mewujudkan tarikan transpirasi. Okey, so maksudnya ada 3 faktor yang menyebabkan air ni boleh diangkut dalam tumbuhan, iaitu bermula dengan tekanan akar di akar, tindakan kapilari di dalam xylem, iaitu biasanya dekat batang pokok, dan tarikan transpirasi. Okey, so habis dengan bab 1 kita. Jadi cikgu nak minta selesaikan buku bioskor tu muka surat 46 dan juga jawablah soalan kertas 3 tu. Okey. Jawab soalan kertas 3, nanti cikgu sharekan jawapannya. Okey. Sampailah dekat muka surat 50.
2 sebagai latihan. Okay. So, sekian dulu untuk video kali ni. Nanti cikgu sambung dengan bab 2. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.